Pertamanya, saudara, kes yang melibatkan Lim Guan Eng, Pang Li Kun, Sibarasa Rasya. Sibarasa ada 2 kes. Thomas Su, Hassan Karim yang cakap banyak sekarang ni. Dia pun dilepaskan zaman Tommy Thomas. Kemudian kita lihat Zuna, Eric Paulson tadi saya dah sebut, Tamrin Ghaffar, Fahmi Reza, Chong Chen Jen. Begitu juga dengan Julian dan Siti Kasim. Jangan lupa Siti Kasim kawan baik, kawan dancing kepada Tommy Thomas, dilepaskan. Sahabat kita saudara Rafizi pun lepas zaman Tommy Thomas. Kita lihat Haris Ibrahim. Kita lihat 2 orang yang terlibat daripada DAP juga, kes LTTE dilepaskan. Ada kita dengar Syed Saddiq ke ataupun kawan baik Tommy Thomas Ambiga ni membuat sebarang bantahan dan turun ke jalanan nak buat desakan supaya didakwa semula. Mereka ni ada? Tak ada. Malah bila mahkamah memutuskan supaya kes Muhyiddin Yassin, kena faham kes Muhyiddin Yassin ni 4 kes dia ada 4 200 lebih juta ni, dia lepas pasal apa? Sebab dokumen ni cacat. Ada pernah Syed Saddiq kata, kenapa pihak Jabatan Peguam Negara tidak meneliti bagaimana boleh berlaku kecacatan ke atas dokumen pendakwaan yang boleh menyebabkan mahkamah tenang kes ni macam tu je. Ada pernah Syed Saddiq pertikaikan, ada pernah Syed Saddiq kata kita nak buat tuntutan. Tak ada. Sebab apa? Sebab Muhyiddin hari ni sudah cium mulut balik dengan atuk Syed Saddiq. Ni tuan-tuan kena faham, saudara. Sama juga Syahidan Kasim ketika zaman Mahathir memerlukan Syahidan Kasim untuk bersama dengan dia. Daripada seorang pencabul kehormatan. Akhirnya dia juga dilepaskan tanpa dibebaskan. Dan kita pernah tak dengar Syed Saddiq bila mana IGP yang kabur matanya ni, tuan-tuan, dah tak ada. Ada kita dengar Syed Saddiq minta supaya dibuka balik kes Azmin Ali dan juga Haziq yang jelas-jelas, tuan-tuan, satu dunia dah tahu bahawa yang berlakon dalam filem Semburit ini ialah Azmin Ali dan juga Haziq, yang telah pun mengaku, Haziq dah mengaku itu dialah yang partner kepada Azmin Ali. Ada pernah kita dengar Syed Saddiq ini bersuara, tuan-tuan? Tak ada. Mereka hanya bersuara, saudara, bila mana apa yang mereka apa yang berlaku itu tidak menguntungkan puak dia. Contohnya, bila bocor bahawa ada bukti kukuh, memorandum dalaman ini jelas membuktikan bahawa Datuk Zahid tak sepatutnya didakwa. Datuk Najib Tan Sri Irwan tak sepatutnya didakwa. Tak ada kes. Bocor. Peguam Negara Tan Sri Idrus dah betul lah tu. Dia buat benda yang betul. Dan kita juga ucap tahniah dan terima kasih kepada Hakim Colin Squera. Cukup adil. Dia grant apa yang diminta oleh Jabatan Peguam Negara. Walaupun kita minta supaya dilepaskan dan dibebaskan. Peguam Datuk Zahid minta dilepaskan dan dibebaskan. Tetapi dia konsisten. Dia ikut apa yang dipinta oleh Jabatan Peguam Negara. Dia hanya lepas tanpa dibebaskan. Supaya bila nanti kita buat RCI, ada bukti baru. Bila ada siasatan ke atas apa yang didakwa ini ialah pendakwaan terpilih ni, kalau betul, maka kalau perlu dakwa, kita dakwa semula. Kalau tak perlu dakwa, jangan lupa orang yang terlibat dalam proses pendakwaan terpilih ini akan kita hadapkan ke muka pengadilan. Hari ini yang Syed Saddiq, Ambiga dan puak-puak yang rapat dengan Tommy Thomas ni takut, tuan-tuan, ialah takut orang yang terlibat melakukan konspirasi mengenakan pemimpin-pemimpin UMNO ini dihadapkan ke muka pengadilan.
Itu sebenarnya yang menyebabkan orang ni bising-bising. Yang paling takut sekali ialah bapa puaka yang telah melakukan penawaran terpilih ni. Siapa dia? Kalau nak tahu, kena tanya dengan Tan Sri Tommy Thomas. Sebab dalam buku Justice in Wilderness, beliau mengatakan bahawa terdapat campur tangan eksekutif, dalam erti kata lain tuan-tuan, arahan daripada Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Kita pun tahu hubungan baik Syed Saddiq dengan Mahathir Mohamad. Tuan-tuan, jadi kena faham kenapa mereka ni gelabah. Kerana kalau diheret Mahathir ke muka pengadilan, termasuklah kerana penawaran terpilih yang dilakukan ketika dia menjadi Perdana Menteri, saudara, ramai yang akan terpalit. Ini yang ramai orang takut, saudara. Okey? Ada soalan lain? Okey, ya. Soalan studio Kita harap kawan-kawan daripada Perikatan Nasional yang ada telur lah, yang tak ada tu tak apa. Kan? Kita dah 2 kali dah kita pelawar Dewan ni naik kan. Kalau nak bertanya soalan ataupun nak berdebat, silakan. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Okey. Muda cakap ni seumpama mereka ni bersih daripada salah laku, tata kelola dan sebagainya. Sedangkan kita tahu yang Presiden pun kluster mahkamah, dan juga ada isu di mana Timbalan Presiden pun sama juga. Ada isu juga. Isu dengan JPPM. Lepas tu dia ada satu isu di mana rakyat minta untuk mereka buat audit banjir, tapi sampai sekarang tak dapat. Itulah, dia collect duit semasa zaman PKP. Berapa juta dia dapat kumpulkan sehingga hari ini tidak ada sebarang audit dilakukan. Ini jangan lupa. Tidak ada sebarang audit dilakukan. Sama juga dengan timbalan Presiden, dia juga berhadapan dengan kes apa nama tu? JPPM. Senarai hitam. Sudah disenaraikan hitam. Tapi masih memegang jawatan. Macam mana tu? Dan saya nak tanya ni, muda ni dah 3 tahun ditubuhkan. Ada tak kita dengar muda ni buat AGM? Ada. Ada kita dengar muda ni buat pemilihan parti? Ada. Tuan-tuan, muda ni saya umpamakan bukan parti politik, tuan-tuan. Dia macam Saddiq Enterprise. Nak katakan Berhad pun tak boleh. Sebab kalau Berhad dia kena 50 orang. Saya pun tak tahu muda ni ada 50 orang ahli ke tidak. Sebab kalau nak ikutkan saudara, mereka perlu membuat AGM setiap tahun, dan kemudian kena membuat pemilihan. Ini dia duk pilih kawan-kawan dia saja, tuan-tuan. Ada dengar dia orang ni buka keahlian ke, dia buat membership drive ke? Ada kita dengar? Jarang kita dengar, tuan-tuan. Sebab dia pelawar kawan-kawan yang sewaktu dengan dia je. Macam mana saya nak tahu? Kita ada kawan depan kita ni, orang muda juga. Jadi saya Saddiq nak beritahulah, kau jangan cakap banyak, Saddiq. Lagi banyak kau cakap, lagi ramai orang tahu tentang tembelang kau orang. Kan? Jangan duk sibuk lah. Jangan duk sibuk pasal kes Datuk Zahid ni. Jaga tepi kain sendiri je, saya Saddiq. Ketika kau ada kuasa, kau ada cerita pasal reform. Ketika ada kuasa lah sepatutnya kau buat reform. Bukan dah macam hari ni kau dah tak ada kuasa. Kau ingat kau presiden, kau join dengan kerajaan perpaduan, kau boleh dapat jawatan menteri. Tak dapat. Bila tak dapat, kau teruskan pengkhianatan. Itu sebab kau kecewa bila Majlis Presiden Pakatan Harapan tak pernah panggil kau menjadi anggota dia. Sebab apa? Sebab Pakatan Harapan pun tahu kau ni tak boleh pakai. Dia tak boleh percaya. Kalau lah Datuk Seri Anwar percaya kat kau ni, dah lama dah dilantik kau, kawan-kawan pun timbalan menteri. Betul lah? Atau setidak-tidaknya panggil kau ni datang dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Tak ada. Tidak dipanggil. Kalau kita jemput menghadiri program tu pun dah kira bersyukurlah tu, saya Saddiq. Itu pun kita was-was. Panggil dia datang program kita ni kan, maklumat terus sampai kat tu.
Bukan kita tak tahu, kita bukan bodoh. Jadi kalau setakatlah engkau, berapa orang kau punya ahli parlimen ni? 100 orang. Boleh tumbang ke kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kalau engkau keluar parti? Kau tarik balik sokongan, nak ugut-ugut. Kita dah tahu lama dah. Kita dah letak engkau ni sebagai sebahagian daripada musuh kerajaan perpaduan ni. Dah lama dah kita letak. Nak keluar, keluarlah. Tak ada masalah. Keluar.